Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Video kali ini saya sebenarnya tujukan khusus kepada adik-adik lah ya, yang baru bekerja, yang baru menjawat jawatan kerajaan, cikgu misalnya dan lain-lain lah, supaya pertama sekali memastikan urusan kewangan diuruskan dengan baik, tidak melakukan pinjaman-pinjaman yang boleh menjejaskan peluang-peluang anda untuk misalnya memiliki rumah. Dalam konteks ini, oleh kerana saya ejen perumahan, saya ingin mengaitkannya terus dengan perumahan. Jadi sila hati-hati kalau misalnya membeli kenderaan, kenderaan satu keperluan, beli kereta misalnya satu keperluan. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, jangan beli kereta yang terlalu mahal ya, kereta yang terlalu mahal. Kereta hari ini kita beli, besok atau lusa dia akan jatuh harga. Cukup sekadar dengan kereta yang mampu milik, yang boleh memastikan atau membantu kita untuk melancarkan perjalanan kita sebagai kekitangan kerajaan, nak bergerak ke sana, bergerak ke sini. Cukup dengan satu kereta yang biasa-biasa sahaja. Kenapa saya kata macam itu? Kerana apabila anda disahkan jawatan nanti, atau memang baru saja sah jawatan, atau juga telah disahkan jawatan, biasanya 3 tahun telah disahkan jawatan, mungkin anda berhajat untuk membeli rumah menggunakan pinjaman kerajaan LPPSA. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik membuat pinjaman misalnya dengan bank rakyat misalnya, dengan koperasi misalnya, yang mana pinjaman berkenaan potongan gaji akan dilakukan melalui angkasa, dan ia akan tercatat di dalam slip gaji adik-adik semua. Jika begitu keadaannya, ia boleh menjejaskan peluang dan kelayakan adik-adik untuk mendapat pinjaman kerajaan. Sekiranya adik-adik ingin membeli rumah misalnya, disebabkan oleh jumlah pinjaman yang begitu banyak, maka ia pasti menjejaskan peluang adik-adik untuk membeli rumah yang mungkin menjadi idaman kita. Begitu juga sekiranya kita banyak komitmen di luar, walaupun LPPSA tidak mengambil kira komitmen luar semasa kita mohon. Maksud saya ialah komitmen bank saja. Memang LPPSA tidak mengambil kira komitmen berkenaan. Apa yang diambil kira ialah apa sahaja yang tercatat di atas slip gaji. Tetapi sekiranya kita ada komitmen lain dengan bank, hutang kereta misalnya, beli motor besar misalnya, beli kereta yang mahal-mahal misalnya, walaupun mungkin pada slip kita itu layak, kita mungkin layak memohon pinjaman kerajaan untuk membeli rumah, tetapi hakikatnya kita sebenarnya tidak mampu. Kita mungkin layak, sebab tu dia ada dua istilah. Satu istilah layak, satu istilah mampu. Mungkin adik-adik layak memohon pinjaman perumahan kerana di atas kertas slip itu nampak bersih, tapi sebenarnya di belakangnya itu kita ada banyak komitmen. Beli kereta mahal, bayar 1,500, 1,600 sebulan, tambah lagi dengan pelbagai loan yang kita buat dengan bank, beli itu beli ini, maka akhirnya menyebabkan kita berada dalam keadaan layak tetapi tidak mampu. Dan jika keadaan itu berlaku, maka kita akan memilih untuk tidak membeli rumah pada masa ini, dan kita mengharapkan kita akan mula membeli rumah pada tahun-tahun akan datang, 4, 5, 6 tahun akan datang. Sebenarnya berdasar pengalaman, disebabkan oleh kenaikan gaji yang begitu rendah berbanding dengan kenaikan harga rumah yang meningkat pada setiap tahun, akhirnya kita akan berada dalam keadaan di mana hampir 5, 6 atau 10 tahun kita bekerja, kita masih belum mampu memiliki sebarang rumah.
Jadi kena hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Hati-hati dengan pembelanjaan. Belilah apa-apa saja yang berdasarkan keperluan, bukannya kehendak. Dan saya ingin mencadangkan kepada adik-adik semua yang baru bekerja supaya memasang angan-angan, memasang hajat, memasang niat untuk memiliki rumah. Banyak kelebihannya sebenarnya. Orang-orang muda ini memiliki rumah menggunakan loan kerajaan. Pertama sekali tentulah bayaran bulanannya yang rendah. Kan? Bayaran bulanan yang rendah, sebab bayaran bulanan seseorang itu bergantung atau jumlahnya bergantung kepada faktor umur. Semakin tinggi umur seseorang, maka semakin tinggilah bayaran bulanan yang terpaksa dibayar kepada LPPSA. Jadi pemilihan untuk membeli rumah pada peringkat awal adalah merupakan keputusan yang sangat bijak. Dan untuk memastikan keputusan yang bijak itu benar-benar menjadi realiti, so kita kena jaga pengurusan kewangan dengan baik, tidak melakukan pinjaman-pinjaman yang tidak ada kaitan, yang tidak memberi apa-apa faedah, hanya untuk tujuan-tujuan yang tidak langsung memberi faedahnya kepada diri kita, ditambah pula dengan bebanan-bebanan kewangan melalui pinjaman yang pelbagai itu, maka akhirnya kita akan berada dalam golongan atau kumpulan yang dianggap sebagai mereka yang sentiasa saja gagal untuk mengurus kewangan dengan baik, dan akhirnya hasrat untuk membeli rumah tidak kesampaian. Jadi itu saja nasihat saya pada kali ini. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Selamat bertugas dan urus kewangan anda dengan sebaiknya. Terima kasih.